for gender where D equals to 0 for male and 1 for female, we can model this in the following way. Okay, katakan okay, katakan saya just tulis balik je lah. YI bersamaan dengan alpha tambah beta DI tambah L kat ni. Okay. Now katakan saya nak dapatkan berapakah purata nilai Y. Purata nilai Y, anda masih ingat dalam econometric 1, untuk purata Y kita boleh letak EY. EY ni adalah average. This disebut sebagai expected values. Yang the exact dia punya cara nak baca dia adalah expected values of Y. Okay, expected values ni apa? Expected values ni adalah nilai purata Y. So dia adalah bersamaan dengan average purata Y, average Y. Okay. So kalaulah saya tulis expected Y given DI bersamaan dengan kosong, maksudnya berapakah purata nilai Y apabila DI ini, kan DI ni pemerubah dummy kan. So dalam notarik form, D ni adalah dummy untuk gender, di mana kosong bagi lelaki, 1 bagi perempuan. So D ni ada 2 nilai, kosong dan 1. So kosong bagi male, 1 bagi female. Dan kalau ikut dalam nota, Y ni adalah markah lah, marks. Okay, so berapakah purata nilai Y, maksudnya berapakah purata markah kan? Berapakah purata markah apabila dummy bersamaan dengan kosong? Apabila dummy bersamaan dengan kosong, apabila kita gantikan kat sini kosong, beta darabkan dengan kosong, everything akan jadi kosong. EI ni adalah error term, kita boleh abaikan. Yang tinggal adalah alpha sahaja. Next, let's say lah saya nak buat expected Y given DI bersamaan dengan 1. Now, sekiranya nilai dummy saya adalah 1. Let's say dummy bersamaan dengan 1. So, berapakah purata nilai Y? So, saya just masukkan nilai 1 dalam ni. So, 1 darabkan dengan beta, masih dapat beta. EI ni error tu boleh abaikan. So, yang tinggal adalah alpha plus beta. Now, apakah maksudnya? Purata markah bagi kosong ni kan male, 1 ni kan female. Okay. So, purata markah bagi lelaki adalah alpha. Purata markah bagi perempuan adalah alpha plus beta. Boleh ke? Kenapa ramai yang keluar masuk ni? Doktor will record the class. Okay, now kita cuba guna contoh yang bersifat ada nombor. Katakan let's say lah Y ni, saya masih pakai YI bersamaan dengan let's say 50 tambah 10 T I tambah error term I. Okay, katakanlah soalan yang sama, YI ni masih marks, markah econometric. DI ni adalah dummy bagi gender, di mana dia ada nilai 1 dengan kosong. Kalau ada 1, maksudnya dia female, kosong maksudnya dia male. Okay. So, kalaulah soalan minta berapakah purata markah bagi lelaki, so kita boleh tulis expected Y given DI ini bersamaan dengan kosong. Sebab lelaki kan kosong kan. So DI bersamaan kosong. So berapakah purata markah? Purata markah ni just bersamaan dengan, so saya tulis dalam bentuk contoh 50 tambah 10 darabkan dengan kosong. Okay, error term ni kita boleh buang lah sebab dia tidak terlibat dalam pengiraan. So yang tinggal adalah 50. Now, berapakah purata markah bagi perempuan? Expected Y given DI bersamaan dengan 1. So,
akan dapat 50 tambah 10 darabkan dengan 1. So, dapat 60. So, purata markah bagi lelaki adalah 50. Purata markah bagi perempuan adalah 60. So, apa maksud nilai 10 ini? Nilai 10 ini menunjukkan the differences in marks between male and female. Perbezaan markah. Nilai 10 ini mewakili perbezaan markah di antara lelaki dan perempuan. Okay, kat sini dia dah. Okay, this produce an average marks for male student adalah expected YI given DI sama dengan kosong dapat alpha, dan purata markah bagi pelajar perempuan adalah expected Y given DI sama dengan 1 dapat alpha tambah beta. Sorry, nilai 10 apa tadi? Okay, nilai 10 itu menunjukkan perbezaan markah di antara lelaki dan perempuan. So, mana nak dapat nilai 10 tadi? Nilai 10 tu kita dapat kat sini. Maksudnya yang ini adalah nilai apa ini? Kalau saya tulis balik persamaan asal tadi alpha tambah beta di tambah error term I. So, maksudnya apa? Koefisien untuk dummy tu yang nilai 10 dekat sini lah kan, ni dummy, ni adalah beta ni adalah koefisien untuk dummy lah. So, koefisien untuk dummy ini menunjukkan perbezaan markah ke perbezaan apa yang kita nak perbezaan nilai Y lah, perbezaan purata Y antara dua kumpulan. So, difference in marks in average marks difference in average marks between male and female. Perbezaan dalam purata markah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan, di mana pelajar perempuan markah dia 10 mark secara purata, markah pelajar perempuan 10 lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Macam okey, maksud kejap. Okey. Tak apa, jangan risau, sebab ni baru bahagian awal. Nanti dekat last slide saya akan bagi contoh, kita akan buat secara bersama lah. Okay. Okay, now sekarang kalaulah kita lihat kan, kalaulah kita kembali kepada kita punya asas matematik kita belajar Y bersamaan dengan MX tambah C lah. Saya rasa ni korang belajar dalam matematik moden kot, ataupun MX tak pasti. Di mana M ni kan, kita kata M ni adalah dia punya slope, C ni adalah Y-intercept. Cuma dalam ekonomi kebiasaannya kita akan tulis Y, kita terbalikkanlah C tu yang kita letak kat depan tambah MX. Okay. Dan tapi kebiasaannya kita akan lebih menggunakan, tak pakai C ni kita gunakan istilah beta kosong, M ni kita pakai beta 1. Tapi dia still menggambarkan benda yang sama lah. Beta kosong ini masih dia punya Y-intercept, beta 1 masih dia punya slope. Tu je. Ini saya just ulang balik sedikit lah. Okay. Now, kalaulah kita lihat kepada okay. Sekejap. Okay. So, berdasarkan contoh yang tadi, so, pembuli ubah dummy ini, dia boleh mempengaruhi 3 aspek. Dia boleh mempengaruhi kita punya intercept. Intercept ni maksudnya Y-intercept. Dia boleh mempengaruhi kita punya slope, ataupun dia boleh mempengaruhi kedua-duanya sekali, both. Okay. So, nanti dalam next slide saya akan tunjuk bagaimanakah dummy boleh mempengaruhi nilai intercept. Maksudnya, bagaimana dengannya ada satu nilai dummy, kita boleh ada 2 intercept. Apa maksud 2 intercept? Mungkin rajah yang pertama dia macam ni. Mungkin katakanlah ini adalah keluk yang dekat bawah ini adalah bagi dummy bersamaan dengan kosong. Mungkin bagi lelaki ini adalah dummy bersamaan 1, bagi perempuan satu lagi lah. Untuk slope ini dia akan jadi something, maksudnya nilai Y-intercept tidak berubah, tapi kecerunan keluk ada 2 kecerunan yang berbeza lah. Yang ini bagi dummy kosong, yang ini bagi dummy 1. Okay, dan perlu ingat juga lah, janganlah korang selalu fix yang dekat atas satu tak ada pun benda tu.
Dia tak kisah, boleh je dekat atas 1 ataupun dekat sebelah atas ni dummy kosong, dekat sebelah bawah ni dummy 1, boleh je lah, tak isu pun lah. So dia itu berdasarkan kepada nilai koefisien dummy tu, positif ke negatif tu lah. Okay. Dan both ni maksudnya boleh jadi ada satu keluk, yang ini dia macam ini, yang ini dia macam ini, di mana dia punya y-intercept telah berubah, dia punya kecerunan keluk pun telah berubah di antara dummy kosong dengan dummy 1. Betul lah. Okay. Tak apa, nanti kita akan lihat secara bersama. Okay, ni yang saya inform tadi lah ya. Okay. Cuba kita lihat contoh yang pertama. Consumption I bersamaan beta kosong tambah beta 1 income tambah gender tambah error term. Okay. Now, apabila gender bersamaan dengan kosong, let's say gender ni, let's say kita letak kosong bagi male, 1 bagi female. Okay. So, apabila gender bersamaan dengan kosong, consumption bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income. So, ini dah hilang lah kan? So, nilai y-intercept dia akan tinggal beta kosong sahaja. Dan apabila, tak apa saya explain dulu, nanti saya akan tunjuk balik lah. Apabila gender bersamaan dengan 1, nilai intercept bersamaan dengan beta kosong tambah beta 2. So, cuba kita lihat bagaimanakah perkara tersebut berlaku. Consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 gender I tambah error term I. Okay. So now katakan apabila nilai gender, now when gender bersamaan dengan kosong, maksudnya kalau kita katakan kita nak tengok untuk male lah, male ni dalam keadaan gender bersamaan dengan kosong lah kan. So nilai consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income tambah beta 2. Okay, gender kan kita dia bersamaan dengan kosong, kita letaklah nilai kosong tambah error term I. Error term ni kita boleh abaikan lah sebab dia tidak mempengaruhi slope ke intercept. So masa kita nak buat calculation boleh je nak abaikan pun tak ada masalah lah. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income. Okay, beta 2 dah dapat dengan kosong, dah hilang lah kan. So dah hilang, yang tinggal okay, error term saya letak lalu. Okay. So sekarang nilai y-intercept, okay, nilai y-intercept pada asalnya nilai dia adalah beta kosong y-intercept. Sekarang nilai y-intercept masih beta kosong. Okay. Nilai slope pada asalnya beta 1. Tak apa, saya sama je. Nilai slope pada asalnya beta 1. Slope ni kecerunan keluk lah kan. Kecerunan keluk tu kita lihat koefisien untuk X lah. So sekarang ni dia masih beta 1. Okay. So now bermaksud kalau lah dummy bersamaan dengan kosong, slope pun tak berubah, intercept tak berubah. Itu memang biasa macam tu lah. Okay, now sekarang kita lihat dummy bersamaan dengan 1. So untuk female, gender bersamaan dengan 1. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 dan nilai gender adalah 1. So masukkan 1 kat sini, ditambah error term I ni. So consumption I bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 income I tambah beta 2 tambah error term I. Okay. Tak selesai lagi. So consumption, sebenarnya kita boleh je lompat, tapi saya buat slow-slow lah ya, supaya tak apa ada yang tak terlepas faham. Inilah. Okay. Tambah beta 1 income I tambah error term I. Okay. Now, okay, saya ulanglah apa yang saya dah lakukan. Okay, first kita gantikan nilai 1. So beta 2 dan 1 adalah masih beta 2. Okay, sekarang ni nilai ini dan nilai ini kita boleh sekalikan. Sebab apa? Dia adalah nilai constant.
cuba andaikan, katakan yang ni 10, yang ni 5. Kita boleh tambahkan 10 tambah 5 kan. So sebab itulah kita boleh sekalikan nilai constant tu. Beta kosong tambah beta 2 kita sekalikan, tambah beta 1. So now, bagi female, pada asalnya nilai y-intercept adalah beta kosong. Sekarang y-intercept dah jadi beta kosong tambah beta 2. Okay, pada asalnya nilai slope adalah beta 1. Sekarang slope adalah beta 1 juga. So now, apa maksudnya? Ini bermaksud, kalaulah model saya seperti ini, di mana dia just ada gender ni, dia tiada interaction term. Tiada interaction term. So apa itu interaction term? Nanti kita akan lihat dalam next. Interaction term ni adalah, kalaulah dalam model dia ada pemboleh-ubah gender didarabkan dengan income. Sebagai contoh dalam slide, ini adalah interaction term. Income didarabkan dengan gender. Ada satu pemboleh-ubah yang didarabkan kedua-duanya sekali. So contoh untuk yang both ni, ini adalah interaction term. Okay? Dan dalam ini, kalaulah tiada interaction term, sekiranya tiada interaction term, maksudnya dummy itu hanya akan mempengaruhi dia punya intercept sahaja. Intercept sahaja. So contohlah ini lah. Pada asalnya y-intercept adalah beta kosong. Sekarang y-intercept dah jadi beta kosong tambah beta 2 lah. Nilai slope tidak berubah. Boleh ke? Kita go one by one lah. Okay, now kita cuba lihat kepada yang kedua. Yang kedua, let's say kita nak lihat untuk case slope pula ya. Okay, untuk slope ni, first model ni saya tulis balik. Assumption, saya harap masa settle ni pun korang buat jugalah ya. Jangan last tengok je. Beta kosong tambah